Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita live sekejap dalam lebih kurang dalam setengah jam saja. Sebab lepas ni ada live daripada Ayahanda Perdana Menteri kita pukul 8.30. Jadi saya tak nak kacau live dia. Jadi kita buat dalam masa setengah jam, insya-Allah. So ada yang dah masuk ke? Kalau ada yang dah masuk mungkin boleh komen dekat bawah supaya saya boleh tengoklah komen dan boleh baca supaya suara saya dengar dengan jelas. Okay, kalau dengar dengan jelas mungkin tuan-tuan boleh just komen dekat bawah supaya saya dengar, saya boleh baca dan saya tahu yang tuan-tuan dan perempuan dengar dengan jelas apa yang saya cakap dan apa yang saya sampaikan. Jadi topik kita malam ni adalah tentang silver. Tuan-tuan, topik kita adalah tentang silver. Iaitu silver, ni saya bagi contoh dululah bentuk-bentuk silver yang dikeluarkan oleh syarikat Public Gold. Okay, so ini adalah 10 dirham yang dikeluarkan oleh syarikat Public Gold. Okay, saya harap tuan-tuan nampak lah. Okay, sudah ada cahaya. Ini adalah 10 dirham. Okay, so 10 dirham Public Gold ada dua design lah. Satu yang pertama dalam bentuk kad macam ni. So kita mudah untuk simpan. Satu lagi dalam bentuk kapsul. Dalam bentuk kapsul ni kita boleh buka. Okay, yang ni kita boleh buka. So kalau tuan-tuan dengar, mungkin boleh komen dulu. Saya nak baca lah kalau tuan-tuan dengar dengan jelas apa yang saya sampaikan. Sebab topik kita malam ni tak adalah berat sangat. It's very simple. Dan saya akan cuba memudahkan penyampaian dan memudahkan ilmu yang agak complicated ni sebenarnya. Okay, supaya tuan-tuan dan perempuan dapat hadam dan dapat sesuatu daripada live saya. So kalau dengar dengan jelas, mungkin tuan-tuan boleh komen, bantu saya komen. Okey, Amril Fatihin, jelas. Okey, terima kasih. So kalau jelas saya akan proceed lah sebab kita kesuntukan masa. Saya nak buat dalam masa 25 minit hingga 30 minit. So inilah tadi 10 dirham. Okey, Public Gold. So dekat belakang ni lah dia punya tarikh lahir dia, sijil lahir dia. Okay, mungkin tak perasan kot, nanti saya akan tunjuk dia punya gambar yang lagi jelas. Yang ini dalam bentuk kapsul dan dia boleh dibuka dalam bentuk kapsul dan boleh dibuka lah. So dia akan bentuk macam ni. So ini adalah silver Public Gold. Ini pun silver Public Gold. Ini dalam bentuk dirham, 10 dirham. Harganya hari ini adalah RM195. RM195. Ini adalah silver Public Gold. Okay, so selain daripada silver, apa lagi yang Public Gold provide dalam bentuk perak, pelaburan perak ataupun jongkong. So jongkong saya tunjukkan tuan-tuan, ini adalah jongkong perak. Okay, ini adalah jongkong perak 500 gram. Okay, jongkong perak 500 gram. So dia dalam plastik lah. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin buka kat YouTube, tuan-tuan boleh tengok saya punya YouTube. Dekat situ saya ada share tentang semua produk-produk silver Public Gold. So kita boleh keluarkan macam ni lah. So di dalam plastik. So ini adalah silver dia. Okay, kat di belakang silver ni dah ada kad tarikh lahir dia. Okay, ini adalah kad silver certificate. Okay, ini adalah silver dia lah. 500 gram. Okay, 500 gram. Okay, so hari ni kita akan sembang pasal benda ni, pasal silver. Okay, yang ni dalam bentuk shilling, ini dalam bentuk gold bar, dalam bentuk jongkong lah, silver bar. Okay, so kita nak sembang sikit berkaitan dengan silver. Okay, kalau tuan-tuan dengar, mungkin tuan-tuan boleh bagi feedback sikit daripada mana, mungkin tuan-tuan boleh share supaya saya dapat baca komen tuan-tuan, so kita dapat berinteraksi two ways communication. So tak adalah kita katakan sebagai shock sendiri punya live lah. Okay, so saya harap tuan-tuan dapat sesuatu daripada live ni. So saya akan sentuh tentang gold silver ratio. Sebab topik kita hari ini adalah silver, perak ataupun dirham, benda yang sama silver, perak ataupun dirham, benda yang sama. Adakah ianya undervalued ataupun overvalued? Okay, perak hari ni adakah ia overvalue ataupun undervalue? So nak tahu dia overvalue ataupun undervalue, kita kena rujuk kepada gold silver ratio supaya kita jelas adakah benda ni perak ni
undervalue ataupun overvalue. Okay, kita kena rujuk kepada apa? GSR lah, gold silver ratio. KP Her, salam dari Sabah. Okey tuan, salam jauh datang aja dari Sabah. Roshila Hussein, terima kasih. Wahid Gani, terima kasih kerana join. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh share live ni supaya kita punya customer, klien, prospek, kita punya masyarakat dapat celik, bukan sekadar celik emas tetapi juga celik perak. So, saya akan cerita tentang perak overvalue ataupun undervalue. So, kalau tuan-tuan tahu peraknya overvalue ke undervalue, tuan-tuan mungkin boleh komen. Wahid Gani, perkongsian yang menarik sebab kat sini ada phone saya tengok komen tuan-tuan kat sini lah. Perkongsian yang bermanfaat insya-Allah. Terima kasih banyak. So tuan-tuan, gold silver ratio hari ini. Okay, gold silver ratio ataupun ratio ni dalam bahasa Melayu apa kita panggil? Nanti kalau jumpa benda tu datang tiba-tiba saya bagi tahu lah. Okay, ratio antara emas dan perak hari ini adalah 1:80. Okey, 1:80. Bermakna 1 kilo emas kita boleh beli 80 kilo perak. Ini bermakna situasi ni berlaku tak banyak tuan-tuan, dia tak banyak kali. Situasi ni berlaku jarang-jarang, iaitu 1:80. Ratio 1:80 berlaku jarang-jarang. Okey, the lowest ratio adalah berlaku pada tahun 2012. April 2012, iaitu ratio dia adalah 1:31. Ini bermakna 1 kilo emas kita boleh beli 31 kilo perak. Hari ni 1 kilo emas kita boleh beli 80 kilo perak. Topik ni tuan-tuan saya ada tulis dalam buku saya lah, dalam bab yang ke-7. Dalam bab ke-7, subtopik yang terakhir. Tuan-tuan boleh baca dalam buku ni secara detail lah. Yang ni saya akan share juga. Cuma mungkin kalau tak dapat nak tangkap, saya sarankan tuan-tuan dapatkan buku ni. So, tahun 2012 bulan April, the lowest ratio ketika itu antara silver dan juga gold adalah 1:31. Okey, 1:30 lah, kita nak senang kira 1:30. Bermakna kalau hari ni tuan-tuan, perkongsian yang menarik Muhammad Zahid watch. Okey, terima kasih banyak. Bermakna kalau hari ni tuan-tuan ada cash yang sesuai untuk beli 1 kilo emas. Okey, tuan-tuan ada cash yang sesuai untuk beli 1 kilo emas, tuan-tuan tak beli emas, tuan-tuan beli apa? Tuan-tuan beli silver. Tuan-tuan dapat berapa kilo silver? Tuan-tuan dapat 80 kilo silver. Okey, apabila ratio ni kembali kepada tahun 2012, okey, ratio ni makin kecil ratio sebenarnya kita tengah buat keuntungan dan harga silver semakin mahal. Lagi besar ratio, harga silver semakin murah. Okey, itu dia punya main point dia lah. Okay, lagi besar ratio, lagi murah harga silver, lagi kecil ratio, lagi mahal harga silver. So 1:80 ratio antara silver dan antara gold dan juga silver. Jadi kalau tuan-tuan beli 80 kilo silver dan apabila silver jatuh kembali kepada ratio yang seperti mana tahun 2012, 1:30, bermakna tuan-tuan punya 80 kilo silver tu tuan-tuan boleh jual dan dapat 2 kilo emas. 2.5 kilo emas. Bermakna kalau tuan-tuan simpan silver, waktu tuan-tuan ada duit cash nak beli gold, katakanlah ada dalam 300,000 nak beli gold sekilo, tahan nafsu beli silver 80 kilo. Sebab 1 kilo silver bersamaan 1 kilo emas bersamaan dengan 80 kilo silver. So tuan-tuan tahan nafsu beli gold, beli silver 80 kilo. Bila dia punya ratio jatuh, tuan-tuan jual 80 kilo silver, tuan-tuan akan dapat 2.5 kilo emas. Sebenarnya ni sangat menarik. Siapa yang nampak, that's why kalau banyak bangsa-bangsa Cina, dia orang banyak kumpul silver. Dia orang banyak kumpul silver. Okay, so hari ni berapa ratio silver? 1:80. Gold silver ratio hari ini 1:80. Okay, hari ini 1:80. Paling rendah 1:30. Bermakna apa tuan-tuan? Ketika hari ini berapa 1 ounce silver? Sebab kita kena pergi kepada ounce. Sebab apa? Sebab dunia menggunakan ounce dalam jual beli emas dan perak. Dia tak guna gram. Malaysia kita guna gram. So 1 ounce silver sekarang adalah sekitar 20 hingga 25 US dollar. 20 hingga 25 US dollar. 1 ounce tahun lepas, lebih kurang dalam tahun lepas atau 2 tahun lepas, harga dia lebih kurang 9 hingga 15 US dollar. 1 ounce 9 hingga 15 US dollar. Yes, Roshila Hussein. Latest ratio sekarang ni gold silver 1:80. Terima kasih.
Lagi besar ratio, lagi murah harga silver. Lagi kecil ratio, lagi mahal harga silver. Betul, terima kasih. So, the highest price per ounce adalah 1 ounce bersamaan dengan 49 US dollar. Kita genapkan 50 US dollar, senang nak kira. So hari ini 1 ounce 20 hingga 25 lah, kita senang cerita 25 US dollar. Paling tinggi harga silver 1 ounce bersamaan dengan 50 US dollar pada tahun 2012. Bermakna harga silver hari ini belum lagi hit harga tertinggi pada tahun 2012. Harga silver hari ini belum lagi hit harga tertinggi pada tahun 2012. Adapun gold telah capai ataupun telah menembusi harga tertinggi tahun 2012. Okey, ni kita kena buat perbandingan sebab gold dengan silver ni adik kepada gold. Apabila gold naik, silver akan follow naik. Sekarang ni gold dah hit dan melepasi harga tertinggi tahun 2012. Tuan-tuan kena tahu harga tertinggi tahun 2012 1921 atau 1928. Yes, 1928 per ounce harga gold. Dan hari ni harga gold lebih kurang 1930, 1940. Dan paling tinggi harga gold pernah cecah 2050 US dollar per ounce. So dah lebih daripada 2000 US dollar per ounce harga gold. Bermakna gold dah cecah ataupun dah pecah dia punya highest price pada tahun 2012. Tetapi silver masih lagi begitu. Silver masih lagi belum cecah dan belum lagi memecahkan lagi highest price pada tahun 2012. Bermakna apa? Bermakna tuan-tuan sekarang ni berada pada masa yang sangat sesuai. Inilah masa yang paling terbaik untuk mula membeli silver. Okey, kalau ada duit, belilah silver. Macam saya beli silver ni tahun lepas 500 gram. Saya beli RM lebih kurang 1,100. Harga ni 500 gram ni harga dia 1,100. Hari ni berapa harga dia? Hari ni harganya adalah lebih kurang 2,100 ke 2,200. Naik sekali ganda. Tetapi emas kalau saya beli 1 gram tahun lepas lebih kurang harga 220. Hari ni harga emas 280. Naik lebih kurang RM60. Belum lagi sekali ganda. Tetapi perak dah sekali ganda. Itu pun belum memecahkan lagi harga tertinggi tahun 2012. Bayangkan kalau silver telah memecahkan harga tertinggi silver tahun 2012, saya percaya ini pun boleh jadi RM4,000. 500 gram ni harga dia RM4,000 sekiranya dapat pecahkan harga tertinggi tahun 2012. That's why saya kata price silver hari ini adalah under value. So those yang ada duit lebih yang tak guna duit lebih yang tak guna, tolonglah convert into gold ataupun into silver. Jangan biarkan dalam bentuk wang tunai. Saya baca sikit komen. Salam Tuan Syawal. Okay, terima kasih Tuan. Okay, so ini silver yang saya beli tahun lepas lah. Okay. Jadi tuan-tuan selalu pernah dengar, kita selalu pernah dengar yang 1 dinar bersamaan dengan seekor kambing, betul? Dan ada juga satu teori mengatakan 1 dirham harganya sama dengan seekor ayam. Okey, cuma 1 dinar sama dengan seekor kambing, saya dah jumpa hadis, saya dah jumpa dalil daripada hadis tentang perkara tersebut. Adapun tentang dirham dan juga bersamaan dengan seekor ayam, saya belum lagi jumpa dalil yang kuat untuk saya pegang. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tahu ataupun pernah terjumpa hadis tersebut, mungkin boleh tulis kat bawah ataupun tampalkan ataupun paste link tersebut supaya saya boleh dapat baca. So tuan-tuan kena faham, harga hari ini silver under value dan adalah waktu terbaik untuk tuan-tuan dan puan-puan simpan silver. Okey, waktu terbaik untuk tuan-tuan simpan silver. Okey, ni 10 dirham public gold. So macam mana kita nak kira gold silver ratio? Mudah saja. Okey, kalau malas kira, tuan-tuan pergi saja dekat Google, type gold silver ratio. Nanti ada beberapa website yang tunjuk terus berapa ratio dia hari ni. So sebagai contoh, tuan-tuan boleh tengok kat goldprice.org, goldprice.org, ataupun tuan-tuan boleh tengok kat kitco.com. Okay, so tuan-tuan kena tulis dulu dekat Google tu gold silver ratio dan tengoklah antara dua website ni sangat-sangat baiklah untuk tuan-tuan tengok berapa ratio yang terkini. So ratio terkini lebih kurang 179, 178, 180, 182. Itu antara range dia.
Okay, terendah 130. So hari ni dia telah naik 2 kali ganda atau 3 kali ganda daripada harga dia yang terendah. Maksudnya harga dia yang tertinggi lah pada tahun 2012. So the best time untuk tuan-tuan dan perempuan dapatkan silver, the best time untuk tuan-tuan dan perempuan beli silver. Belilah, tolonglah, dengarlah cakap saya, belilah silver. Okay, apa kelemahan silver? Orang tanya apa kelemahan silver? Okay, satu saja dekat Malaysia ni setakat ini belum ada lagi rahnu ataupun tempat pajak gadai silver. Akan tetapi Public Gold telah melangkah satu langkah ke hadapan iaitu menyediakan rahnu untuk silver, iaitu Koperasi Dagang Emas di bawah anak syarikat Public Gold lah, sebagai anak syarikat Public Gold. So Koperasi Dagang Emas menyediakan rahnu untuk silver. Setahu saya dia hanya menerima silver Public Gold sahaja. Silver lain saya tak pastilah. So tuan-tuan, siapa yang beli silver 5 kilo, 10 kilo, berita baiknya adalah Rahnu Koperasi Dagang Emas di bawah Public Gold menyediakan tempat pajakan, tempat Rahnu silver. Itu yang bagusnya Public Gold punya produk. So tak ada isu, tak ada apa-apa masalah tentang silver. Tuan-tuan boleh pajakkan juga. So satu berita baik untuk kita. So tuan-tuan, tadi saya pun bagi tahu the price, the lowest. So macam saya bagi tahu tadi juga, yang silver belum lagi hit the highest price pada tahun 2012. Silver juga akan follow emas. Bila emas dah hit, dia akan hit by hook or by crook. Masa saja akan menentukan. Okay, masa saja akan menentukan. Si emas akan steady, akan terus naik, akan terus naik, akan terus naik. Silver akan follow emas. Cuma silver dia lambat sikit. That's why kalau siapa nak beli silver, tengok emas. Kalau emas naik mencanak, bersedialah untuk invest dalam silver. Sebab silver akan follow emas. Lain setakat itu topik kita pada hari ini, iaitu silver ni under value atau over value. So daripada apa yang saya sampaikan tadi, tuan-tuan dapat tangkap bahawasanya silver adalah under value. Dan tolonglah buat pembelian silver secepat mungkin. Dan yang menariknya, macam saya cakap tadi, Public Gold telah sediakan tempat pajak gadai untuk silver pertama, dan juga Public Gold telah sediakan sebuah tempat untuk membeli silver dengan cara yang paling mudah, iaitu SAP. SAP adalah sama macam GAP, macam GAP. Cumanya GAP adalah Gold Accumulation Program, simpan emas. SAP adalah Silver Accumulation Program, menyimpan perak. Dan the best juga adalah tuan-tuan boleh bermula simpan perak serendah RM100. Serendah RM100. So itu yang terbaiknya dalam Public Gold. So dia dah sediakan platform untuk beli silver cara termurah, cara termudah dan juga patuh syariah. Public Gold juga provide satu lagi platform, iaitu untuk kita pajakkan kita punya silver. Dan yang the best adalah Public Gold bukan sekadar sediakan untuk pajak gadai secara offline, kita kena pergi Rahnu, tak. Hari ini Public Gold juga telah melangkah satu lagi langkah, iaitu telah menyediakan Rahnu secara atas talian. Rahnu secara online, iaitu silver yang kita kumpul dalam akaun SAP tetap juga kita boleh arahnukan. Di mana? Di Rahnu Koperasi Dagang Emas, KDE Rahnu. So tinggal lagi 10 minit. Kalau tuan-tuan ada soalan, ada apa-apa info, boleh share. Saya nak baca sikit komen tuan-tuan. Salam Tuan Syawal. No, Roshila Hussein, nice info, sangat jelas. Okey, terima kasih. John Wick. Macam mana nak beli silver? Mudah saja tuan. Macam mana nak beli silver? Macam mana tuan beli GAP, boleh beli silver cara yang sama. Kalau tuan tak ada lagi introducer ataupun tak pernah beli lagi dengan syarikat Public Gold, boleh hubungi saya bantu. Sekiranya tuan dah ada PG code, boleh berhubung terus dengan introducer tuan dan tanya dia macam mana nak beli emas dan membeli emas melalui akaun SAP. Ya betul, Roshila Hussein boleh beli dari Public Gold. Untuk silver better beli via SAP lah. SAP retail atau EPP ya tuan. Okey, kalau macam ni, kalau ini soalan lah, tanya saya the best choice untuk silver beli guna EPP. Okey, 5 kilo hari ni pun agak murah. 5 kilo hari ni pun agak murah. Lebih kurang berapa hari ni? Saya pun tak tengok price dia. So mungkin boleh tengoklah harga 5 kilo hari ni.
Okay, guna EPP. Antara the best platform, gunakan EPP. Saya ada beli via EPP10 sebelum ni. Yes, tahniah, bagus. Yang mana untung, beli per gram atau 1 kilo, 5 kilo terus? Ahmad Firdaus. So the best choice adalah you beli terus dalam bentuk besar, 5 kilo. Tapi yelah, for sure lah, kita kadang-kadang rakyat Malaysia ada yang ada kemampuan, ada yang tak ada kemampuan. Kalau you ada kemampuan, jawapan saya terus beli 5 kilo. Jangan beli sikit-sikit. Jangan beli sikit-sikit. Melainkan kita punya poket tak tebal, maka sikit-sikit secara istiqamah itu cara yang terbaik. Tetapi kalau kita ada duit, dan duit tersebut pun kita memang tak guna, memang akan ada lebihan duit kalau kita beli. So jawapan saya, beli terus 1 kilo ataupun 5 kilo. Dan terus beli dalam bentuk jongkong lah. Sebab bila beli dalam bentuk jongkong, dia punya kita kata premium dia lebih murah berbanding dengan dirham. Okay? Dirham ni lebih kurang 30 gram, 29.75 gram, 10 dirham, 30 gram. Harga dia berapa? RM195. So tuan-tuan bahagilah 195 bahagi dengan 30 gram. So harga per gram dia akan lebih mahal berbanding dengan silver bar. So the best choice untuk pelaburan, silver bar. Okay, kalau tuan-tuan nak beli ni sekadar untuk simpanan, sekadar untuk collection, bolehlah beli 1, 2, tak ada masalah. Macam saya pun ada satu ni, kemudian ada satu lagi yang dalam bentuk boleh buka kapsul ni yang lama punya. Kemudian kita belilah silver yang ni 500 gram. Tuan-tuan mungkin boleh dapatkan yang 1 kilo, boleh dapatkan yang 5 kilo. Okey, Public Gold sediakan 5 kilo, 1 kilo, 500 gram, 250 gram. Ni. So sangat-sangat cantik lah. Okey. Dia pun berkilat. Kalau tuan-tuan tengok berkilat dia sama saja macam emas. Okey, so saya baca lagi. Macam mana nak aranukan SAP ke KDE melalui My SAP? Yes, buka saja account My Gap tu, pergi website, login, tekan menu, klik dekat My Gap. Kemudian tuan-tuan akan nampak yang ambil yang new site, jangan ambil yang classic site, ambil yang new site. Dekat situ tuan-tuan boleh tengok button arahnu. So just klik dekat situ. Atau bahasa Inggeris dia pound, ada tulis kat situ. So pergi kat situ saja, mudah. Riaziatul Maradiyah KPR. Okey tuan. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. So saya harap tuan-tuan dapat sesuatu malam ni. Apa yang saya share, kita recap sikit apa benda yang saya share. Saya share satu benda saja, iaitu hari ini silver adalah barang under value. Silver adalah barang under value. Sebab apa saya kata silver adalah barang under value? Pertama, kita kena rujuk kepada GSR, Gold Silver Ratio. Yang mana gold silver ratio sangat tinggi hari ini, iaitu 180, dan hal ini jarang-jarang berlaku. Dan detail ada dalam buku ni. Saya tunjuk dia punya graf silver dalam bab yang ke-7, dalam subtopik yang terakhir, kat sini saya ada tulis, kalau tuan-tuan nampak, jangan lupakan silver ataupun perak. Okay, kat sini saya ada tulis detail pasal silver. Kemudian saya share tentang silver punya chart, graf silver sepanjang sepanjang 5 tahun dan juga 30 tahun. Okey, 5 tahun dah lebih kurang dalam 20 tahun lah. 5 tahun dan 20 tahun punya silver. Yang ni 5 tahun, bawah ni adalah 20 tahun punya chart ataupun graf. Okey, so kalau tuan-tuan tengok kat sini, harga silver mencatat the lowest 1, 2, 3. Ada 3 point. Sebenarnya kalau tengok lagi yang 30 tahun punya harga, ada lagi 1. So bermakna baru 4 kali saja berlaku, iaitu silver gold ratio ataupun gold silver ratio berada pada yang paling tinggi, iaitu 180, 185, 190. So dah berlaku juga lebih kurang 4 atau 5 kali gold silver ratio mencapai yang paling rendah. Okey, berdasarkan graf yang ada. Itu kita panggil technical analysis. Kita tengok graf. Pada masa yang sama, tuan-tuan jangan lupa fundamental analysis lah. Apa yang berlaku hari ini, COVID, apa yang berlaku dekat US, iaitu election, presiden dia pun sama juga, dia akan bagi efek kepada harga emas dan juga harga perak. So that's why dalam pada masa kita tengok graf,
juga kita kena rujuk apa yang sedang berlaku di sekeliling kita. Okay, so jawapan bagi persoalan live hari ini adalah silver adalah produk ataupun pelaburan yang ada value. Tuan-tuan ada duit, melaburlah dalam perak, melaburlah dalam silver, belilah perak ataupun silver. So kalau ada apa-apa soalan, saya baca lagi sikit. Kalau beli silver via SAP atau EPP untuk nilai berat yang sama, mana lebih untung? Okey, Puan Roshila, dia puan kena tengok harga, sebab yang melalui EPP kita lock price yang mana berubah setiap 20 minit. Kalau kita buat SAP, yang tu berubah setiap pukul 12.30 malam. So ada ketika harga SAP lebih murah daripada harga retail. Ada ketika harga retail lebih murah berbanding SAP. So kena rajin sikit tengok harga di Public Gold punya website. Dia sama macam gap jugalah. Kadang-kadang harga gap lebih murah daripada harga retail 10 gram. Ada ketika harga 10 gram lebih murah daripada harga gap. So sebab harga yang 10 gram ke atas tu berubah setiap 20 minit. Okey, harga dia berubah setiap 20 minit berbanding dengan harga gap berubah setiap pukul 12.30 malam. Ahmad Fidrau, macam mana nak dapat buku tu? Siapa yang ada PG Mall boleh beli kat PG Mall. Okey, kalau siapa yang tak ada PG Mall, tonton nanti saya akan bagi link dekat saya punya Facebook, link kat PG Mall, dan juga boleh beli direct dengan saya pun boleh. Okey, tapi kalau tuan-tuan beli kat PG Mall lagi baguslah, sebab sekarang ni ada promotion 11-11. Promo 11-11. So ada 11% discount. So harga buku ni RM38. So kalau tolak 11% lebih kurang dalam RM34 lah harga buku ni. So RM34 sahaja buku ni. So boleh beli kat PG Mall lah. Saya punya cadangan lagi bagus. Kalau tuan-tuan dealer, siapa dealer yang dah dapat apa? Yang dah dapat top quarter punya bonus, mungkin 200, 300. Saya dah buat promo dekat saya punya PG Mall store. Beli 10 buah buku, buku ni, tuan-tuan beli 10 dapat diskaun 50%. Okey, dapat half price. Harga RM38. Kalau tuan-tuan beli 10 buah hanya RM19 sahaja. Tetapi saya tak buat banyak, ada lebih kurang dalam 8 atau 9 set saja tinggal dalam PG Mall. So siapa yang berminat, go pada PG Mall. Tengok dekat saya punya store, type saja Syawal Emerald dan pergi kat store saya, tuan-tuan search produk buku ni yang 10 buah. Diskaun 50%, saya memang dah tulis. Kemudian tuan-tuan boleh masukkan juga diskaun kod untuk 11-11, 11-11, dapat lagi 11% off. So berapa persen? 61% penjimatan yang sangat baik. Okey, berapa nak beli banyak-banyak? Jawapan dia tuan-tuan boleh mungkin kumpul order dengan dealer ataupun dengan customer tuan-tuan. So harga RM38, tuan-tuan dapat diskaun 61%. So bagi saya sangat-sangat berbala. So belilah buku ni, kemudian boleh bagi hadiah kepada customer kita, boleh bagi hadiah kepada prospek kita, boleh bagi hadiah kepada dealer-dealer di bawah kita, supaya mereka ada satu mentality, satu knowledge yang padu, satu knowledge yang mantap tentang pelaburan emas dan perak. So kita tak pening kepala nak terangkan kat dia. Jadi dia tanya kita, kenapa emas makin mahal pening kita nak jawab. Dia tanya lagi, Public Gold ada berapa cawangan? Dia tanya lagi soalan-soalan simple, semuanya telah saya jawab dalam buku ni. Tuan-tuan bagi je dekat ni, kemudian suruh dia hadam. InsyaAllah tuan-tuan jadi dealer, jadi priority dealer pun tak pening dengan dealer-dealer di bawah kita, dan juga tak pening dengan customer-customer di bawah kita. So memang ada satu promo, hanya tinggal 8 atau 9 set dekat PG Mall. 10 buah buku harganya 50% off. Tambah dengan 11-11 punya promotion, tuan-tuan dapat 61 off discount. So sangat-sangat murah harga buku ni kalau beli 10 buah. So beli satu buah dapat 11% diskaun lah. Okay, kita dah nak sampai end of live sebab saya janji dia 30 minit. Lepas ni sama-sama kita tengok ayahanda abah kita Tan Sri Muhyiddin Yassin punya live pula. Boleh beli di PG Mall, tengah ada promo. Yes, Roshila Hussein, terima kasih. Yang maklum yang tu maksud saya dari segi cost premium. Kita kena cost premium kalau beli secara fizikal, tapi kalau beli via SW tak ada cost tu kan.
Premium sama. Premium dua-dua ada. Dia sama macam beli emas tuan. Beli emas puan. Sama macam kita beli emas, dua-dua ada premium. Kita kena ingat charge premium tetap ada. Bukan tak ada, tetap ada. Kita beli retail, premium telah dimasukkan sekali dalam retail. Kita beli SEP, waktu SEP ni kita kumpul gram. Dan waktu kita nak keluarkan, kenapa kita kena charge premium? Sebab waktu tu kita buat keputusan untuk keluarkan item jenis apa. Bila kita kumpul SEP, kita kumpul gram. Nak keluarkan dalam bentuk fizikal adalah keinginan kita adalah kita punya choice untuk pilih item apa. Dan baru kita akan dikenakan charge premium berdasarkan item apa yang kita keluarkan. Itu dia beza dia. Yang tu dah include sekali. Kalau yang SAP tak include sekali dia punya charge premium. Cuma kalau buat EPP dia ada charge EPP premium lah. Itu saya harap as a dealer you dah sedia maklum lah. Okay, so terima kasih banyak yang tonton, yang live. So those yang baru first time, maksud saya SEP tu saya tak nak keluarkan terus nak jual balik. So bermakna itu tak ada charge premium. So kita kumpul saja dalam SEP, kemudian kita jual balik. Boleh tak ada masalah. Boleh tak ada masalah. So tak adalah charge premium. Tak ada charge premium dikenakan sebab kita tak pegang dalam bentuk fizikal. Boleh tak ada masalah. Dia sama macam account gap bila mana cuma dia punya persen untuk kita panggil apa, susut nilai dia kena rujuk kepada staff lah, kena rujuk kepada branch. Berapa susut nilai dia yang sebenar sekiranya kita jual daripada set, kita jual daripada account, bukan jual secara fizikal. Tu kena rujuk. Tak silap saya 10% atau 11% around that lah. So kena rujuk pada staff. So kalau physical the highest ada 9% kalau gold. The lowest adalah 6%. Tapi kalau dalam bentuk account tak silap saya 10 hingga 11%. So kena rujuk staff lah, kena buat kiraan sendiri tengok berapa banyak dia punya susut nilai. Okay, so saya harap tuan-tuan dan perempuan dapat sesuatu daripada live saya, iaitu silver adalah under value punya precious metal. So tolong beli silver. Ada duit, pergi beli silver. Ada duit, pergi beli silver. Beli gold juga. Okay. So siapa yang tak ada masih zero tentang pelaburan emas dan perak, tuan-tuan boleh hubungi saya. Tengok nombor telefon saya yang sedang bergerak ni. Boleh hubungi saya. Jangan lupa join channel Telegram saya. Join channel Telegram saya yang tengah bergerak ni. Ni. So kat sana saya update ilmu emas setiap hari. Okay, siapa yang tak ada PJ code yang masih zero tentang pelaburan emas dan perak boleh hubungi saya bantu A to Z. Atau tuan-tuan dan perempuan boleh berterus jumpa dengan mana-mana dealer public gold. Make sure dealer tersebut dealer aktif. Okay, nanti tuan-tuan dan perempuan juga yang sakit apabila dealer tu tak aktif. So ada beza ya spread physical dengan account. Setahu saya yes ada beza sedikit Puan Roshila. So apa-apa pun kena rujuk kepada staff sebab yang ni berkaitan dengan sistem public gold lah. Kena rujuk dengan staff berapa persen dia. Thank you info sangat membantu. Okay, terima kasih banyak. So wallahualam dah lebih 4 minit. So tuan-tuan dan perempuan, saya doakan tuan lebih berjaya dunia akhirat. Halalkan ilmu yang tuan kongsi. Ya, saya juga mohon doa daripada tuan-tuan dan perempuan supaya kita dapat memasyarakatkan emas dan perak di Malaysia, supaya rakyat Malaysia ni semua kenal tentang emas dan perak dan semua rakyat Malaysia mula mengumpul emas dan perak dan kembali kepada sistem kewangan yang sebenarnya. Okay, supaya apa? Supaya tak ada yang miskin, supaya tak ada yang kaya terlalu kaya, yang miskin terlalu miskin. Wallahualam. Siapa yang baru masuk, saya syorkan tuan-tuan dengar balik daripada awal. Siapa yang daripada awal tadi, saya ucapkan terima kasih kerana bersama dengan saya. Untuk yang nak dapatkan buku, nanti saya akan letak link dekat saya punya Facebook. Siapa yang belum lagi friend dengan saya, mungkin boleh follow saya sebab friend saya dah full. Bagi yang nak join Public Gold, boleh hubungi saya ataupun just subscribe channel Telegram saya. Okay, yang sedang bergerak ni, subscribe channel Telegram saya. Dekat situ saya share ilmu emas dan perak setiap hari. Setiap hari. Bukan seminggu sekali, bukan 2 minggu sekali, bukan sebulan sekali. Saya share tentang ilmu pelaburan emas dan perak setiap hari. Okay, wallahualam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.